الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur yang tiada terhingga. Kita aturkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberi nikmat kepada kita. Tidak lupa selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sehinggalah hari yaumul qiyamah. Tuan-tuan yang rahmati Allah, puji syukur juga kepada Allah yang memberi kekuatan untuk kita hadir malam ini, berada di majlis ilmu, di tempat yang mulia, di majlis yang mulia. Mudah-mudahan perhimpunan kita malam ini menjadi asbab dan musabbab. Moga Allah meridhakan kita. Moga-moga perhimpunan kita malam ini menjadi asbab musabbab farhatun amam Allah. Kita gembira nanti berada di hadapan Allah. Dan moga perhimpunan malam ini menjadi asbab musabbab diberikan kepada kita keikhlasan, ketakwaan, dan mudah-mudahan yang akan disampaikan ini memberi manfaat dan mudah sama-sama untuk kita beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Tuan Imam, para imam, pengerusi, ahli jawatan kuasa, tak lupa Pak Kiai Haji Sukni yang hadir malam ini, pimpinan masyarakat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyambung pengajian kita malam ini, masih lagi di dalam bab hak-hak jiran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dulu sampai dalam hak jiran ini, ya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril khub wasahibil jambi wa ibn sabil. Itu kita sampai di sana dulu. Yang bermaksud ayat ini, ya, hendaklah engkau menyembah Allah dan waktu yang sama tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan kepada kedua ibu bapa kamu haruslah hendaklah berbakti, taat dan membantu, juga kepada ahli keluarga terdekat kamu, kerabat kamu, anak-anak yatim dan orang miskin, dan jiran yang sepemilik, jiran yang ada kaitan dengan keluarga, dan jiran orang lain yang bukan ada kaitan dengan keluarga kita, dan kawan-kawan, sahabat, ya, perjalanan dan orang-orang yang merantau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bersambung, ya, kita akan baca malam ni hak jiran itu ada 3. Jadi kalau boleh kita laksanakan nanti, dapat ilmunya, kita laksanakan hak jiran itu ada 3. Cumanya diingatkan lagi lah, sebelum kita melaksanakan hak jiran, hak siapa dulu? Kita mulakan hak kedua ibu bapa dulu, ya, mulakan tu dulu. Bila ditanya kepada Rasulullah SAW dalam satu ayat, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka zama yunfiqun. Bertanya sahabat, yas'alunaka,
wahai Muhammad, kepada siapa kami nak belanjakan, kami nak infak ni kepada siapa? Ya. Kemudian kul, katakanlah wahai Muhammad, infak itu lil khair, mestilah menginfakkan itu benda yang baik, fawil walidaini wal aqrabin, mulakan infak itu kepada dua ibu kamu, kepada ahli keluarga kamu, adik-beradik kamu, barulah kepada fakir dan miskin dan jiran. Itu di ayat yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut ya berbuat baik terlebih dahulu kepada ibu bapa sebelum berbaik kepada yang lain, kepada jiran dan sebagainya, saya nak membawa satu kisah sebelum kita baca. Ya, ada 3 hak jiran, kita baca kisah. Mudah-mudahan kisah tersebut memberi manfaat pertemuan kita yang ringkas malam ini. Kalau terlajak sikit malam ni tak apa, tuan-tuan kena sabar. Aku datang sini 3 jam, takkan aku nak cakap 15 minit. Kita bawa satu kisah malam ni sebagai renungan, ya, sebelum kita laksanakan hak jiran. Hak siapa? Tolong jaga hak ibu ayah. Kisah Alqamah, biasa kita dengar, yang tak boleh mengucap ketika nazak, ketika kematiannya. Malam ni kita baca mantan dia, kita baca matan dia, kita baca hadisnya. Hadis daripada Ibnu Abbas, daripada Anas bin Malik, ya. Saya baca laju je hadis ni, hanya sekadar mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripadanya, ya, dalam pertemuan malam ini. Kana syabun ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahdun, ketika Rasulullah masih hidup, syabun, ada seorang pemuda, yusamma Alqamah, yang dinamakan dia tu Alqamah. Alqamah ini syadidul ijtihad, dia ni orang yang rajin lakukan ibadah soleh, azimus sadaqah, dia ni orang yang banyak mengeluarkan sedekah, rajin bersedekah. Tiba-tiba famarida, dia datang sakit. Bila datang sakit, ya, kehendak Allah, fashtadda marduhu, sakitnya tu bersangatan sakit. Bila dah bersangatan sakit, ya, isterinya pun dah tak boleh buat apa, faba'asa imra, maka isterinya mengutus seorang lelaki, bawa khabar kepada Rasulullah yang suami si Fulanah ini sedang sakit. Dalam riwayat yang lain, isteri Alqamah jumpa Rasulullah sendiri. Baik, maka inna zawji, ya Rasulullah, suami aku bin naz'in, sedang nazak. Nazak ni ada 6 tanda, ya. Apa salah satu malam ni tak sempat lah, itu bukan tajuk aku. Kalau saya sebut tanda 6 ni, ada tu supaya kita tahu. Kalau ada tanda tu, jangan tinggalkan ibu kamu, ayah kamu jangan tinggalkan, bergilir kamu, adik-beradik yang ramai tu gilir tidur, pukul 2 jam, jangan tinggalkan. Selalu ucapkan kalimah la ilaha illallah, jangan kau tinggal. Dia sedang berjuang, ya, dengan ujian-ujian daripada syaitan, iblis dan sebagainya yang mengganggu. Gilirlah. Ibu kita 2 jam sekali bangun menyusukan kita ketika bayi, kadang sejam sekali. Takkan tak boleh gila adik-beradik? Tapi itu bukan tajuk pertanyaan ini, tak habis ini. Baik. Dia kata, wahai Rasulullah, suami aku nazak. Fa'aradtu u'allimka bihalihi, aku nak supaya kau tahu hal keadaan suami aku ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan 4 sahabat. Ya. Rasulullah mengutus Bilalin wa Aliin wa Salman al-Farisi wa Ammar. Bilal, Ali, Salman dan Ammar. Izhabu, Rasulullah kata pergi sekarang. Kamu pergi sekarang ke rumah Alqamah, ila Alqamah. Fanzuru, tengok keadaan dia, mahlu, hal keadaan Alqamah tu bagaimana.
Fantalaqu, semua pergi. Hatta dakhalu alaih, empat sahabat tadi masuk ke bilik Alqamah. Bila masuk tengok sedang nazak, empat sahabat ajarkan, faqalu la ilaha illallah. Qul, katakanlah kamu wahai Alqamah, la ilaha illallah. Falam yantaliq lisanihi, lidahnya tak boleh bercakap, seolah terkunci. Ajar tak boleh sebut. Falamma, ketika mana empat sahabat ini, ayqanu, mereka merasa yakin, annahu hu Alqamah halik, dia akan meninggal sekejap lagi. Ba'asa Bilalan ila Rasulullah. 3 tunggu jenazah, 3 tunggu yang sakit. Dia berpakat, sahabat tadi, Bilal kau pergi. Maka Bilal diutus jumpa Rasulullah, menceritakan hal keadaan, ya. Yang 3 tunggu, yang Bilal jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyukhbiru bihalihi, maka Bilal pun menceritakan hal keadaan Alqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar cerita daripada Bilal, hal lahu abawan. Rasulullah kata, Alqamah tu ada mak ayah tak? Maka dijawab, faqila lahu, yang saya tahu wahai Rasulullah, Bilal kata, amma abawahu qad mata, bapa dia dah meninggal, walahu ummun kadirun, dia ada ibu yang dah tua, kabiratus san, tua sangat, jalan pakai tongkat, ya. Waqala ya Bilal, intalaqu ila ummu Alqamah, kau pergi rumah ibu Alqamah, fa'aqruha minni, kau sampaikan ucapan daripada aku, sampaikan salam daripada aku. Qullah, katakan pada ibu Alqamah, in qadarti, kalau kamu berupaya, kau mampu, ala safir, kalau kau mampu, kau datang kepada aku, Rasulullah kata. Wa illa, kalau dia tak mampu wahai Bilal, faqar, hatta kau beritahu aku akan datang jumpa Rasul, aku akan datang menemui ibu tersebut, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, fa ahbaraha faqalat, bila dah diceritakan pada ibu Alqamah bahawa Rasulullah nak jumpa, kalau kau boleh jalan, jumpa. Kalau kau tak boleh, tak mampu, kau tak sihat, Rasulullah jumpa kau. Faqalat nafsi li nafsi, dia pun berkata dalam hati, tak patut aku ni kalau tak jumpa Rasulullah. Dia nak, akulah pergi, ya. Aku ya'tini, aku yang berhak, aku lebih afdal jumpa Rasulullah. Fa akhazat aswa, dia pun ambil tongkat. Ambil tongkatnya, wa ma hatta dahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ambil tongkat berjalan sampailah ke rumah Rasulullah, dan dia duduk di hadapan Rasulullah. Falamma kadang ketika mana an sallamat alaihi radda alaihi salam, dia bagi salam, ya, Rasulullah pun jawab salam. Dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kursi ni makin rendah, ya, lama-lama tinggal kepada aku je ni. Aku naikkan balik. Okay. Ni duduk kalau rendah-rendah lagi, ganti. Duit orang ramai itu jangan simpan. Kami bagi kat sini untuk digunakan, bukan untuk disimpan. Aku bagi juga RM1, RM2. Kalau kesian ceramah nanti tengah kepala je. Ya. Dia turun ke bawah gitu, ya. Baik, sambung lagi gitu. Dia duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah kata? Usduqni, ibu, aku cakap benar. Bercakap benar sekarang ni. Fa in kazabtani, kalau kau tipu, kalau kau bohong, ja'anil wahyu, wahyu akan datang padaku daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibu, kaifa kana halu Alqamah, sebenarnya apa masalah Alqamah? Anak engkau ni, apa masalah anak engkau ni? Ya, dia tak nak cerita, dia cerita yang baik je. Qalat, ya Rasulullah,
kana yusalli kaza. Anak aku ni sembahyang banyak, rajin sembahyang. Yasumu kaza, dia rajin puasa. Wa kana yatasaddaq, dia rajin sedekah bijumlatin min darahim, banyak sangat. Mayadri, aku pun tak tahu ya Rasulullah, kam waznuha, aku tak tahu berapa punya banyak. Dia ni kerjanya ada 3, solat rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Mak ada 2, aku tak tahu berapa punya banyak. Habis kelaman itu Rasulullah kata, anak engkau orang baik. Fama haluki wa haluhu, habis apa masalah kamu dan apa masalah anak kamu Alqamah yang sampai tak boleh mengucap? Dia sekarang tak boleh mengucap. Bila tanya, anak aku baik, anak aku orang kaki solat, puasa, sedekah. Tapi Rasulullah kata, "Fama haluki, wahai ibu, apa masalah kamu? Wahaluhu, dan masalah anak kamu Alqamah." Kau jangan menipu. Kalau kau tipu, wahyu datang, baru dia nak cakap benar. Qalat, berkata ibu tadi, ibu Alqamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya sahitun wahidatun, aku ni aku terkilan ya Rasulullah. Aku dengan Alqamah ni aku terkilan satu perkara. Tuan-tuan, satu perkara terkilan menyebabkan tak boleh mengucap. Tolong muhasabah sebelum saya sambung. Berapa punya banyak kita telah menterkilankan hati ibu kita. Berapa punya banyak kita telah menyakiti hati ibu ayah kita. Hati datang duduk majlis ni, bertembung dengan ibu ayah, dia tak maaf. Tuan-tuan tak tentu lagi boleh mengucap. Hati-hati. Allah. Boleh sambung ni? Sambung. Okay. Ya Rasulullah, aku murka, aku terkilan. Qala laha wa ma zalik, apa yang kau terkilan? Rasulullah kata, kau terkilan apa yang anak kau ni tak boleh mengucap? Kata kau terkilan satu perkara. Maka dia jawab, kana adalah anak aku ni ya Rasulullah, yu'siru imra'atuhu alayya. Anakku ni aku terkilan, dia melebihkan dalam kehidupan ini, dia melebihkan istrinya daripada aku ya Rasulullah. Yu'siru imra'atuhu, dia melebihkan istrinya daripada aku alayya. Bukan sekadar itu, wa yuti'uha, Alqamah ni dia ikut cakap isteri fil asya, dalam banyak perkara, wa yaksini, tapi cakap aku dia tak dengar. Aku terkilan ya Rasulullah, aku terkilan ya. Dia ikut isteri banyak perkara, tapi dengan aku dia yaksini, dia tak ikut. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, suhtu ummi, ibu, kemurkaan ibu yang satu perkara inilah hajaba lisanu an syahadata an la ilaha illallah. Terkunci mulut anak ibu dengan satu perkara ibu terkilan ini. Ibu tahu dah, dia tak boleh mengucap sekarang, tak boleh, sebab ibu terkilan. Summa qala li Bilal, wahai Bilal, ya, ibu ni tak nak maafkan. In talik, pergi sekarang, pajma hatban kasiran, kau himpun kayu api yang banyak, hatta uhriqahu binnar, biar aku bakar Alqamah ni di depan ibu. Faqalat ya Rasulullah, berkata ibu tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni samaratu fuadi tahrikuhu binnar baina yadaya kaifa tahmilu qalbi. Ya Rasulullah, ibni itu satu-satunya anak lelaki aku. Wa samaratu fuadi, dia buah hatiku ya Rasulullah.
Dahlah aku anak laki aku seorang, dia buah hatiku, tahrikuhu binar, sampai hati kau nak bakar anak aku. Dia mula, sampai hati kau nak bakar anak aku. Kau tidak tahu bagaimana perasaan aku sekarang ini ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, faqala laha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya wahai ibu Alqamah, fa'azabullah, azab Allah tu asyad, terlebih dahsyat, wa abqa, dan kekal, ya, dan lebih menakutkan. Tapi ayyaghfirullahu lahu farda anhu, kalaulah kamu ampunkan, yaghfirullah, Allah akan ampunkan. Fa'ardi, kalau kamu reda dengan anak kamu itu, demi Allah, Rasulullah kata, yang aku di tangannya, maka anak engkau akan mendapat manfaat, ya, sebab anak engkau tu orang yang solat, orang yang sedekah, ya. Akhirnya, ya Rasulullah, bila dia dengar anaknya nak dibakar, dia dah sebut tadi di buah hatiku, kalau begitu ya Rasulullah, ya, aku bersaksi sekarang ini ya Rasulullah, saksikan, dan orang yang hadir juga bersaksi ya Rasulullah, waman hadarani, dan orang yang hadir, anni, sekarang qad raditu, aku redha kepada dia, aku maafkan. Kalau aku maafkan, aku tak nak dia bakar ya Rasulullah, aku tak nampak hati, itu anakku, ya. Aku redalah, tak apalah. Yang lepas tu lepas, dia hidup, dia melebihkan isteri pada aku apa semua, aku reda, aku maafkan. An Alqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dah kata maafkan, ya Bilal, pergi sekarang tengok Alqamah. Intalaqa ya Bilal fanzur hal yastati'u Alqamah ay yaqulu la ilaha illallah. Kau pergi tengok, dia boleh tak mengucap sekarang ni. Falamma, setelah Alqamah sampai, fantalaqa Bilalun, falamma intaha ilal bab, bila sampai kat pintu, sami'a Bilal dengar Alqamah yaqulu la ilaha illallah. Bilal sampai kat pintu saja, belum masuk kat pintu, Alqamah boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Padahal faqala ya haula'i suhtun ummul Alqamah jahbat lisanuhu wa syahada wa inna ridha in tanaqa lisanuhu. Rasulullah kata, inilah, ya, oleh dia terhijab, terdinding, tak boleh mengucap sebab ibunya tadi terkilan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wafat, meninggallah Alqamah. Setelah meninggal, kita tutup cerita ni, ya. Tinggal lagi satu baris ditutup, maka fa'amara bi ghuslihi, Rasulullah minta dimandikan, wa takfinihi, kafankan, wa shalla alaihi, disembayangkan atasnya, summa, kemudian dikuburkan, ditanamkan, dikubur, ya. Selesai dikubur, qama ala safir qabri, Rasulullah pun berdiri di tepi kubur, ya. Wa qala ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, dengar sini, wahai kaum muhajirin dan ansar, man faddala, dengarlah elok, man faddala, Rasulullah kata siapa-siapa, faddala, yang melebihkan, zawjatuhu, istrinya, ala ummihi, atas ibunya, fa alaihi laknatullah, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqlib minhu syarafun, tidak diterima kebaikan-kebaikannya, wala adlun, kebaikannya, keadilannya, al faraid wan nawafil, sia-sia sembahyang wajibnya, dan sia-sia juga an-nawafil, salat sunatnya. Hadis rawahu Anas bin Malik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita laksanakan hak jiran, tolong laksanakan hak
kebaikan ibu bapa kita. Jangan sebab isteri kita, ibu kita terkilan seulang. Jangan sebab isteri yang kita sayang, kita cinta, ibu kita terkilan. Ibu tidak ada boleh diganti. Itulah ibu di dunia, itulah ibu di akhirat. Isteri yang kadang-kadang tu beri kata dua kat kita, yang kadang-kadang tu melampau cakapnya, abang, contoh-contoh, abang nak jaga ibu abang ni, kan ada adik-beradik lain yang lebih kaya. Abang tahu tak, contoh-contoh, isteri kita cakap macam tu, abang tahu tak, rumah yang duduk ni, ini nama saya, ni pusaka. Kereta yang abang pakai tu pun nama saya. Abang sedar diri, abang menumpang kat rumah ni. Sekarang abang pilih antara satu dua. Abang nak pilih jaga ibu abang ke ataupun nak pilih saya? Tuan-tuan, nak jawab apa kalau isteri bagi kata dua macam itu? Nak jawab apa? Pilih ibu ke pilih isteri? Lagi sekali, ibu tidak ada boleh diganti. Kalau itulah yang diberi dekat kita, jangan jadi lelaki yang dayus, jadi suami dayus. Ketika itu kita kena pilih ibu kita. Ya? Pilih ibu kita. Isteri dah dia tak nak. Isteri boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Ibu tak ada satu, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Sekali lagi, jangan disebabkan isteri, ibu kita terkilan. Walaupun kita ahli sembahyang mengaji macam ni, takut tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Allahu Akbar. Hati-hati. Hormat kat ibu ni. Sama ada ibu sendiri atau ibu mertua. Kalau naik kereta ibu yang dah tua ni, isteri kita duduk belakang. Jangan bagi isteri duduk depan. Kesian mak kita yang bertongkat ni, duduk belakang dengan cucu yang nakal-nakal. Kaki dia tu, tulang dia dah reput, panjat sana, panjat sini, sakit ni. Bagi ibu kita ni duduk depan, isteri duduk belakang. Tak boleh, Ustaz. Kereta nama dia, Ustaz. Kalau duduk belakang, Ustaz, dia merengut nanti, Ustaz. Kalau dia merengut, Ustaz, Allah, macam mana, Ustaz? Kau suami dayus lah. Kalau kita dapat isteri macam ini, kita nak ibu kita duduk depan, ibu melahirkan kita, ibu menyusukan kita, membesarkan kita, apa salahnya isteri duduk belakang? Kalau dia merengut di masa muka, tuan-tuan, menjadi suami yang malang. Ada tak berlaku macam ini? Ada, tapi bukan di Sabak Bernam. Ni berlaku kat Bangladesh. Sini tak ada, mudah-mudahan tak ada. Azan dulu. Lepas azan saya tutup. Ya. Baru kan masuk. Kita azan dulu. Saya habiskan kita baca tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadin Rasul. Wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penutupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri beritahu sekali lagi dengan kisah tersebut. Wahai Ansar dan Muhajir, hati-hati kamu dalam kehidupan ini. Jangan sekali-kali melebihkan isteri kamu pada ibu kamu. Siapa melebihkannya, laknatullah alaih, laknat kepada Allah. Kalau kita nak bertalqin kat mayat tu, ikutlah yang apa Rasulullah buat ni. Dia berdiri, ya, dia berdiri beritahu orang ramai. Jadi kita kalau baca talqin tu gitulah juga. Kalau boleh jangan kita duduk baca talqin tu, kita buka buku, akan datang kepada kamu dua malaikat, jangan kau takut, dia juga seperti kamu. Itu baca surat khabar. Itu talqin baca surat khabar. Ya. Kita syok sendiri baca talqin. Peringatkan yang hidup. Yang mati itu insya-Allah dengan sendirinya dia mendengar. InsyaAllah solatnya, berbuat baiknya, apanya, amalannya akan menjawab. Yang penting yang hidup, yang hadir itu. Beritahu dalam kubur mula-mula nak ditanya solat. Pastikan yang hadir ini jaga solat. Ya. Mula-mula nak ditanya. Nanti di akhirat as-solat iza solahat sairu amal kullu. Bila baik sembahyang itu kau jaga, maka baiklah seluruh amalannya. Ya, itu ambil sunnahnya macam itu, nak baca talqin. Ya, berdiri, biar dengar semua peringatan kepada yang mati dan terutamanya kepada yang hidup, peringatkan. Ya, itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah tersebut beri manfaat. Kita sedikit minta izin, ya, saya 5 minit lagi minta izin dekat tu imam. Nah, aku ke sini, tu imam kata sini,
tawaduk merendah dirinya Pak Yai, ya. Dan aku ke sini dua-dualah kat tu imam tu. 5 minit lagi. Saya rasa bersalah kalau 15 minit sebab saya datang jauh. Rasa bersalah pula kejap sangat sebab tadi ada tahlil, selebihkan sikit, ya. Tapi belah sana saya dah beritahu dah. Semua saya beritahu, ya. Beritahu apa Ustaz? Dengan izin, bukan nak mempertikai, nak memurnikan. Saya dah beritahu dah. Belah Kelang, belah PJ, belah mana. Yang saya kuliah, saya ada 22 kuliah sebulan. Saya dah beritahu dah. Sini aku tak beritahu lagi. Malam ni aku nak beritahu. Ya, Tok Imam saya nak beritahu. Beritahu apa Ustaz? Bila bertembung yang wajib dengan yang sunat, dahulukan yang wajib. Ya. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua majlis, satu majlis zikir, satu majlis ilmu. Rasulullah panggil sahabat, diberinya ilmu. Dia kata, hazani, dua-dua ni baik. Sebelah kanan saya majlis zikir, sebelah kiri saya majlis ilmu. Rasulullah kata dua-dua ni baik. Ya, majlis zikir baik, majlis ilmu baik. Tapi ada yang lebih baik, majlis ilmu itu lebih baik daripada majlis zikir. Boleh fahamlah tu. Ya. Maka tahlil itu sunat khilaf. Menuntut ilmu ini fardu ain, wajib tidak ada khilaf. Malah Rasulullah SAW sebagai galakan kepada kita, banyak hadis yang sahih, ya, semut apa sahaja mendoakan kita, ya. Duduk kita ni bukan saja-saja, duduk adalah jalan untuk menuju surga Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah berpesan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la'alla ta'du fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min alfa rakaat. Wahai Abu Dzar, jika kamu berpagi-pagi, berpetang-petang, kamu mempelajari satu ayat min kitabillah, daripada kitab Allah, khairun laka, terlebih baik pada kamu, min, daripada antusalliya, sembahyang sunat, mi'ata rakaatin, 100 rakaat. Imam Syafi'i sehari memang dia 100 rakaat solat sunat. Kita tak mampu, maka rahmatnya Rasulullah untuk menyamai 1 rakaat itu, keduduklah majlis ilmu macam ini. Duduk itu seperti 100 rakaat. Dan duduk kita tu kalau betul-betulan ada tahlil, aku duduk ada tahlil ni, niatkan pahalanya pada, ya Allah, aku duduk ni pahalanya seperti 100 rakaat solat. Kalau itulah pahalanya, ya Allah, aku hadiahkan pahala tersebut pada ibu ayah aku, pada ibu aku yang akan tahlil sebentar lagi. Saya tutup. Bertembung dua, mulakan pengajian dulu, lepas tu barulah lepas isyak terus tahlil. Utamakan yang wajib dulu. Ustaz, tak boleh Ustaz, ini tradisi kami sejak nenek moyang kami. Saya tak menentang tradisi, saya orang yang baca tahlil, ya. Tak ada, cuma saya nak murnikan. Tak puas hatilah Ustaz, tolong tanya mufti negeri Selangor. Kalau saya bertanggungjawab, bertembung wajib dengan sunat, utamakan dulu. Bukan kita menolak, lepas tu kita tahlil lah, ya. Dia yang hadir, anak-anaknya tadi dengar, dengan tadi asbab musabab, dia dapat ilmu. Tahlil ni ada 5 adab, 5 syarat tahlil ni, ya. Apa syarat dia Ustaz? Tak sempat malam ni. Supaya jangan lahir tahlil tersebut, ada 5 adab dan 5 syarat kena, ya, hatikan, ya. Okey, itu saya dah bahas benda tu di surau berkat kuliah subuh. Kuliah subuh ada apa?
hari Ahad semalam di surau berkat semua besar. Tajuknya ya tentang adab tahlil dan juga walimah. Itu tak sempat lah. Baik, terpulanglah saya tanggungjawab sebut ni, kita utamakan yang wajib. Tak puas hati nanti call Mufti Negeri Selangor cakap ada ustaz bercakap tu kalau ada pengajian tahlil dengan apa, utamakan pengajian dulu baru tahlil. Itu betul tak kata? Saya tanya Mufti lah kalau saya silap. Boleh ya? Ustaz ni datang malam ni memecah belahkan masyarakat Tebuk Bukrat. Astagfirullahaladzim. Kalau itulah saya minta maaf selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kalau itulah anggapannya ya itu. Bukan kita menolak tahlil. Saya orang yang mempertahankan tahlil. Sebab ada setengah orang kata bid'ah. Mengadu tu imam surah berkat tu lepas tahlil ustaz dikata kat saya bawa bid'ah. Bid'ah ni masuk neraka. Ada tu golongan tu ada, hati-hati. Hati-hati, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Baca-baca Yasin malam Jumaat bid'ah, dia bid'ah aja. Kau nak buat tahlil silakan. Kau tak nak buat silakan. Kami yang nak buat jangan dibid'ahkan. Kami pun ada dalil juga. Ya, sikit-sikit bid'ah. Kalau bid'ah, kau jangan baca Quran mushaf yang ada ni. Mushaf yang ada ni bukan ada di zaman Rasulullah ni. Zaman Rasulullah tu di batu, di kertas, kulit unta. Itu dibukukan mutakhir. Kau carilah Quran yang ada kulit unta. Jangan kau pegang Quran yang ada. Quran yang ada tu tidak ada di zaman Rasulullah. Dia asal tak ada zaman Rasulullah, bid'ah. Ya? Kau baca waqaf, kita baca 7 qiraat itu, ya, ada asimnya, ada hafaznya. Itu tidak ada zaman Rasulullah. Ya? Itu disusun oleh ulama, bukannya sahabat. Selepas pada itu, panjang pendeknya ada mad lin, mad iwad, mad macam-macam lagi, mad zaiz. Itu tidak ada zaman Rasulullah. Kenapa kita baca tajwid? Itu namanya bid'ah hasanah yang baik. Tak ada zaman Rasulullah, tapi benda itu baik. Itu. Tak sampai. Tahlil tak sampai. Baca doa ni tak sampai. Tak apalah kalau tak sampai, nanti maknya meninggal. Ya Allah ya Tuhan, ibu sebulan ni masukkan api neraka. Marah dia. Kenapa ustaz doa macam itu? Dah kau kata tak sampai. Dah kau kata tak sampai kan? Aku cakap masuk neraka pun tak sampai. Kau cakap tak sampai. Sebab tu marah pula. Jangan layan. Dan kita jangan berbahas orang macam ini. Tinggalkan aja. Doakan dia. Oh, sikit-sikit bid'ah. Kan tuan-tuan layan kan dah lain cerita jadi. Baik. Hak jiran ada 3, lepas tu kita tutup. Hak jiran ada 3. Ya. 1. Hak jiran, dia tu jiran, keluarga dan Muslim. 2. Hak jiran, dia tu saudara kita dalam Islam. 3. Hak jiran, dia tu kafir zimmi. Baik. Adapun hak jiran yang keluarga tadi, ya, amalazi haqqa wahidun faljarul qaribul muslim lahu haqqun karabah. Yang pertama ada hak kerabat, hak keluarga dan hak Islam. Ya. Hak jiran. Yang kedua, ya, jiran yang muslim ada 2 hak saja. Hak Islam dan hak jiran. 1, jiran yang kafir zimmi, ada 1 sahaja hak dia, iaitu hak jiran. Ya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar Al-Ghifari berkata, saya dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Pertama, dengarlah
dan taatlah kepada pemimpin kamu yang muslim, meskipun yang diangkat itu orang yang dipotong hidungnya, maksudnya bukan orang Arab, ya, dan hamba sahaya. Kalau ada pemimpin, kena taat selagi mana dia, ya, melaksanakan keadilan. Kedua, jika kamu masak kuah, ini jiran, maka banyakkanlah airnya dan perhatikanlah jiran kamu, maka berilah dia sedikit. Kuah di sini, kalau masak sup tulang, masak sup daging, masak apa, perhatikan jiran. Banyakkan, Rasulullah kata, airnya. Apa maksud banyakkan airnya? Bagilah sikit, bagilah semangkuk, bagilah seketul dua ketul. Itu jiran yang bagus. Yang ketiga, sembahyang 5 waktu itu hendaklah pada waktunya, ya. Wahai Abu Dzar, kau jaga 3 perkara: taat pada pemerintah, walaupun dia tu orang Habsi, walaupun dia hamba saya, selagi dia adil, taat. 2, Rasulullah kata, wahai Abu Dzar, jika kamu masak, kau tengok jiran kamu tu kalau masak baunya sampai, lebihkanlah kuahnya, beri sikit. Yang ketiga, wahai Abu Dzar, jagalah solat, jagalah solat 5 waktu tepat pada waktunya. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi akan datang bulan depan. Yang baik datang pada Allah, kekurangan diri sendiri, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini beri manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz tak nak sentuh ke bab-bab global ihwan, arqam, tak payahlah. Kita minta dia taubatnya, itu je. Dia minta taubat. Kesian, aurat Muhammadiyah tu sesat, tapi dia degil lah, ya, degil sangat. Bukan nakal, degil. Kau berselindung dengan perniagaan kamu, kau amalkan lagi aurat Muhammadiyah. Dia ada tawasul yang sesat. Apa-apa sikit, ya Abuya. Abuya tu Asy'ari lah. Ya Abuya, tolong kami. Ya Abuya, maafkan kami. Astagfirullah. Itu yang disesatkan, dipatwakan. Patwakan sesat tu. Kita doakan dia kembali ke pangkal jalan. Tapi kalau dia berhimpun lagi, dia akan amal pula. Ini kena, ya, budak diyatimkan. Diyatimkan pula. Lalas sekali diliwat 13 orang. Guru yang melewat 4 orang. Ustaz yang melewatnya 4. Bukan sekadar dia meliwat, dia mengajar liwat. Disuruh kamu dipaksa buat liwat. Allahu Akbar. Sedih. Gitu, ya. Abuya gitu. At-Tamimi. Ustaz Asy'ari itu dia kata, sekarang dia orang panggil At-Tamimi. Contoh anak-anak dia, sebahagian besarnya, contoh nama Fahrul Razi bin Sya'ri At-Tamimi. Daripada mana datang At-Tamimi itu? At-Tamimi ni orang Arab keturunan Rasulullah. Bukan Imam Mahdinya Syekh Suhaimi. Pemuda yang membantu Syekh Suhaimi, Imam Mahdi itu ialah Ustaz Asy'ari. Dan tiba-tiba jadi At-Tamimi. Tamimi orang Arab. Bani Tamim. At-Tamim bil Ad bin Aus bin Mudar. Mudar itu susul galur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab. Tiba-tiba engkau Jawa Kelang mengaku At-Tamimi. Minta maaf aku sebut Jawa. Aku dah masuk Jawa sebenarnya. Ya. Isteri aku orang Jawa, tapi yang tak betul kena sebutlah. Ya. Boleh mengaku At-Tamimi. At-Tamimi itu banyak di Arab, yang banyak di Qatar, yang sekarang ini pemerintah yang ada sekarang ini keturunan Bani Tamim. Banyaklah kesesatan yang kita doakan dia menjadi orang yang kembali ke pangkal jalan Allah. Menikahnya pakai aurat Muhammadiyah aja. Ya. Kita ni ada pemerintah yang mufti dah bermusyawarah fatwa, ikutlah. Ikut, jangan tak ikut. Ya, apatah lagi kalau dah perintah sultan. Kita ada sultan, payung terakhir agama Islam. Jangan lawan lah, ini lawan. Selain pada dia musuh Allah. Jemaah dia, jemaah kebenaran, di luar tu semua musuh Allah.
Ha? Zakat 1 sen tak bayar. Dekat 300 juta untungnya. 1 sen tak bayar dekat zakat Selangor. Aku gaji kecil tuan-tuan. Aku ni kasar. Saya gaji kecil. Setiap bulan aku bayar RM16.5 zakat. RM16 zat. Gaji aku kecil. Kecil lah zakat aku. Aku yang gaji kecil pun aku bayar zakat. Aqimus solah wa atu zakat. Kau 100 juta. 1 sen kau tak bayar kat Jais. Perniagaan apa? Gaji tak dibayar. Tak bayar. Dan sebagainya dah menang dah kat mahkamah. Setiap orang kena bayar 20,000 lebih. 10 tahun tak dibayar gaji. Ya. Ini ramai bekas arkam. Bagus, awalnya arkam bagus. Saya pun ikut. Bagus. Tapi penghujungnya sesat, kita tinggalkan. Ya, kita doa lagi sekali. Mudahan dia kembali kepada jalan. Dan akhir sekali juga balik pada yang tadi, ya Allah kurniakan kami isteri yang solehah. Ya Allah, kebesaran Nabi Muhammad SAW, ubahlah sikap isteri kami. Jika isteri kami itu selalu banyak mulutnya, ya Allah, derhaka, ubahlah ya Allah. Kami tidak mau disebabkan isteri kita, ibu kita terkilan. Dengan terkilan ibu tadi menyebabkan takut-takut kita tidak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.